各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari, 非常感谢主，我们可以一起来思想神的话语。 puji syukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. 今天的题目就是在主耶稣里面，我们是核心的同工。 Tema kita pada pagi hari ini adalah rekan kerja di dalam Kristus. 我们打开圣经在腓立比书第2章。 Mari kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 2 ayat ke-19. 呀，我们从第19节看到第30节。 Kita akan melihat mulai dari ayat 19 hingga ke-30. 我从19念到24，然后接下去用印尼文的来念。 Ayat ke-19 hingga 24 akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin dan seterusnya 25 hingga 30 akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia. 我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，心里就得这安慰。因为我没有别人与我同心，实在挂念你们的事，别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。但你们知道提摩太的名证。 他兴旺福音与我同劳，待我像儿子待父亲一样，所以我一看出我的事要怎样了结，我盼望立刻打发他去。第24节，但我靠着主自信，我也必快去。 Ayat ke-25, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. 我们读经到此。 Demikian firman Tuhan. 首先，我们看这一段经文的背景和它主要的信息。 Sebelumnya mari kita melihat terlebih dahulu latar belakang dan berita utama dari ayat firman yang baru kita baca tadi. 这是保罗在监牢，就是罗马的监牢那边所写的书信。 Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus saat dia berada di penjara di Roma. 虽然保罗的身体被人家圈在这个监牢里面， Meskipun tubuh jasmani Paulus berada di dalam penjara, 但是他的心还是火热，纪念到教会很多的弟兄姐妹。 tetapi hatinya tetap penuh dengan semangat dan mengingat akan jemaat di Filipi, 包括这个腓立比教会的弟兄姐妹， termasuk saudara-saudari atau yaitu jemaat di Filipi. 都有在他的心中， Semuanya ada di dalam hati Paulus. 所以他就在他在监牢里面就写这个腓立比书这一本的书。 Sehingga Paulus sewaktu dia di penjara, dia menulis surat Filipi ini. 那这个腓立比书这一段的经文第2章19到30节有2个重要的这个信息。 Ada dua berita utama dari Filipi pasal 2 ayat ke-19 hingga ke-30 ini. 就是要差派提摩太到腓立比那边去。 Yang pertama yaitu pengutusan Timotius ke Filipi. 提摩太是一个保罗很好的同工。 Timotius adalah rekan kerja Paulus yang sangat baik. 保罗非常清楚提摩太对教会的爱心。 Paulus mengetahui dengan jelas kasih Timotius akan jemaat di gereja. 所以他就差派这个好的同工去探访看
这个腓立比的教会。 Sehingga ia mengutus rekan kerja yang baik ini untuk melawat jemaat di gereja di Filipi. 保罗说：“如果你回来的时候， Paulus berkata, jika engkau kembali, 我得到你的信息之后， setelah aku memperoleh kabar darimu, 我的心就非常得着安慰， maka hatiku penuh dengan sukacita. 因为他了解腓立比的弟兄姐妹他的情况如何。 Karena Paulus sangat memahami dengan jelas kondisi jemaat di Filipi. 他也是常常为腓立比的教会祷告。 Dia juga sering berdoa untuk gereja di Filipi. 那第二点的重要信息就是差派这个以巴弗提到这个腓立比。 Berita utama yang kedua yang juga penting yaitu pengutusan Epafroditus ke Filipi. 除了提摩太，他派第二个人就是以巴弗提。 Selain Timotius, Paulus juga mengutus Epafroditus. 这个以巴弗提到底是什么人呢？ Siapakah Epafroditus? 他是腓立比教会的弟兄或者一个同工， Dia adalah salah seorang jemaat dari gereja di Filipi. 但是他被腓立比的教会派到罗马那边去。 Tetapi dia diutus oleh gereja di Filipi ke Roma. 为了什么要去罗马呢？ Mengapa ia diutus ke Roma? 带一些保罗需要的东西或者金钱来协助保罗在监牢里面的生活。 Jadi ia diutus ke Roma untuk membawa barang-barang keperluan Paulus dan juga bantuan finansial untuk Paulus selama di penjara. 而且服侍帮助保罗一切所做的工作。 Selain itu juga membantu pelayanan Paulus selama ini. 他很认真做这个事情， Dia sangat bersungguh-sungguh melakukan hal ini. 但是一段时间在罗马的地方， Tetapi ada satu waktu di salah satu daerah di Roma, 他就生病了， dia sakit, 而且生病得很严重。 bahkan sakit parah. 圣经没有说他生什么病， Di Alkitab tidak mencatat apa sakit yang diderita oleh Epafroditus. 但是保罗说差一点他死了， Tetapi Paulus berkata dia nyaris mati, 就是很严重。 berarti sangat parah. 那这个以巴弗提生病的事情呢，这个腓立比教会也是听到了。 Dan gereja di Filipi juga mendengar kabar mengenai sakitnya Epafroditus ini. 所以他们就很担心。 Dan mereka menjadi khawatir. 保罗说：“为了解决你们心里的担心，我就把这个以巴弗提派回去给你。” Jadi Paulus berkata dia mengirimkan Epafroditus kepada gereja di Filipi supaya berkurang kekhawatiran mereka. 当你看到这个人的时候， Saat engkau melihat orang ini, 你的心就得安慰， maka hatimu akan penuh dengan sukacita. 我的心也是得着安慰。 Demikian juga hatiku. 所以我们可以做一个小的总结。 Maka kita dapat membuat satu kesimpulan kecil. 这个腓立比书第2章19到30节，它的总结有3个很重要的总结。 Filipi pasal 2 ayat ke-19 hingga 30 ini ada 3 kesimpulan yang penting. 保罗、提摩太、以巴弗提，他们3个人都是很好的同工。 Jadi Paulus, Timotius, dan Epafroditus mereka adalah rekan kerja yang baik. 然后第二，他们3个人都是上帝重用的人，是圣经里面很重要的人物。 Dan mereka bertiga adalah orang-orang yang sungguh dipakai oleh Tuhan, dan mereka dalam Alkitab juga dicatat adalah 3 tokoh yang sangat penting dan sangat terkenal. 他们做出很多的事情， Mereka melakukan begitu banyak hal. 他们做了很多人的榜样， Mereka menjadi teladan bagi banyak orang. 他们带给很多人大大的祝福。 Mereka membawa banyak berkat bagi banyak orang. 所以第3点，我们要向这3个人要学习什么功课呢？ Jadi apa yang dapat kita pelajari dari ketiga tokoh ini? 第一，我们向保罗来学习， Yang pertama kita belajar dari Paulus. 他是一个热心
或者热情的人来侍奉上帝。 Dia adalah orang yang selalu antusias dan penuh semangat dalam melayani Tuhan. 我们知道保罗是一个圣经里面主要的人物， Kita tahu Paulus adalah salah satu tokoh yang sangat penting di dalam Alkitab. 而他很特殊的地方就是常常心里火热，充满爱心，侍奉主，还有侍奉人。 Salah satu keistimewaannya adalah dia adalah orang yang selalu penuh semangat dan antusias, selalu penuh dengan kasih dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. 虽然他的侍奉不是非常的顺利或者非常的愉快， Meskipun pelayanannya tidak selalu mulus, berjalan dengan lancar dan penuh dengan sukacita, 他面对很多的问题。 dia mengalami begitu banyak hal. 第一，因为福音，他被人家放在监牢里面。 Yang pertama, karena Injil dia dipenjarakan. 我们可以想象一个人被放在监牢里面， Kita dapat membayangkan jika seseorang dipenjarakan, 这个是很难受的事情， ini adalah sesuatu yang sangat menyusahkan hati. 不是每一个人能够接受， Tidak semua orang dapat menerimanya. 而且有的人常常会埋怨， Bahkan ada banyak orang dapat bersungut-sungut。 bersungut-sungut. 监牢的生活是不是简单的生活？ Hidup di dalam penjara tidaklah mudah. 除了被人家轻视， Selain dipandang atau dianggap remeh oleh orang lain, 也是在一个很困难的环境下， ia juga berada di dalam suatu situasi kondisi yang sangat sulit. 但是他仍然热心做福音的工作。 Tetapi dia tetap antusias dan bersemangat di dalam pekabaran Injil. 当我们看哥林多后书第11章的时候， Saat kita membaca 2 Korintus pasal 11, 保罗那边讲了，他面对大概33种的困难， di situ Paulus mengatakan dia kurang lebih mengalami 33 macam penderitaan, 被人家鞭打， dipukul orang, 被人家用石头丢在他的身上， dilempar dengan batu, 在海里面对危险， mengalami bahaya di laut, 被犹太人拒绝， ditolak oleh orang Yahudi, 被非犹太人逼迫。 juga dianiaya oleh orang-orang non-Yahudi. 他说：“我肚子饿， Dia bilang, aku kelaparan, 还有寒冷， aku kedinginan, 我禁食， aku berpuasa, 还有很多的事情 dan banyak hal-hal lainnya. 压在他的身上。 Semuanya dialami oleh Paulus. 但是他心里仍然愿意火热的侍奉。 Tetapi hatinya tetap penuh semangat dalam pelayanannya. 当我们看哥林多后书第12章第7节的时候， Saat kita membaca 2 Korintus pasal ke-12 ayat ke-7, 他说：“我的身体里面有一根刺。”他说 Paulus berkata di dalam dirinya ada duri.：“ 你们是否手脚被刺过在里面吗？” Apakah saudara-saudari tangan atau kaki pernah tertusuk oleh 这 duri? 个是非常不舒服的东西。 Duri ini adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. 但是保罗所讲的是什么意思呢？ Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? 很多神学家他们说，不是一个刺，但是他的身上有一种的病痛。 Banyak yang menafsirkan bahwa duri di dalam diri Paulus ini adalah sebuah penyakit. 而且这个病的问题是很严重、很为难他的。 Dan penyakit ini adalah penyakit yang berat yang menyusahkan Paulus. 拦阻他、阻碍他，让他很不方便来工作。 Yang mengganggu Paulus dalam pelayanannya. 到底这个病是什么呢？ Apakah penyakit ini? 有人说他的眼睛看不太清楚， Ada orang yang berkata matanya tidak dapat melihat dengan jelas. 因为当他到这个大马士路的时候，他的眼睛曾经瞎了3天。 Karena pada waktu perjalanannya ke Damsyik, matanya sempat buta selama 3 hari. 所以之后他不能够看得很清楚。 Sehingga setelah itu dia tidak dapat melihat dengan begitu jelas. 所以当他写信的时候， Jadi saat dia menulis surat, 他说我的字写得这么大，他说他有这样讲， dia berkata tulisanku begitu besar. 也许可能他的眼睛不好，所以字
就写得更大了。 Mungkin karena matanya tidak bisa melihat dengan jelas, maka tulisannya pun begitu besar. 或者他得到一种好像发热发冷的病， Atau ada juga yang berkata dia menderita penyakit yang membuat dia kadang meriang, kadang dingin, kadang demam. 因为他传福音的行程是很复杂， Karena jadwal perjalanan pelayanannya itu sangat 所以会面到这一些的病痛。 sehingga dia mungkin dapat memperoleh penyakit-penyakit demikian. 虽然有这样的问题， Meskipun ada hal yang demikian, 他说靠着主我得找力量， dia berkata mengandalkan Tuhan aku memperoleh kekuatan. 他还是热心侍奉上帝。 Dia tetap penuh semangat melayani Tuhan. 然后在腓立比书2章17、18节，他这样说： Dan di dalam Filipi pasal 2 ayat ke-17 dan 18 dia berkata, 我愿意付起代价，虽然我的血流出来为你们弟兄姐妹，我心里仍然喜乐。他说， dia berkata sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. 虽然要付出很多的代价， Meskipun dia harus berkorban banyak, 流出血， mencurahkan darah, 但是心里还是快乐， tetapi hatinya penuh dengan 还是 sukacita, 活着要侍奉上帝， tetap penuh dengan semangat. 这个是很难得的。 Ini adalah hal yang sangat jarang 那为 terjadi. 什么保罗有这样的热心和热情呢？ Mengapa Paulus dapat memiliki hati yang penuh antusiasme dan semangat? 因为他曾经经历到上帝的爱， Karena dia pernah mengalami kasih Tuhan. 所以他曾经说，基督的爱是何等长阔高深的爱。 Karena itu dia berkata, kasih Allah demikian panjang, lebar, dalam, dan tinggi. 不能够用我们的智慧测度的。他说， Tidak dapat diukur atau dilukiskan dengan kata-kata kita. 这个爱是充满我的心， Kasih ini melingkupi hatiku 而且推动我来侍奉他， dan mendorong saya untuk melayani dia. 因为他知道基督的救恩宝贝的价值。 Karena dia tahu begitu berharganya anugerah keselamatan Tuhan. 我们在世界可以得着万事，或者得着所有的东西， Di dalam dunia ini kita mungkin bisa memperoleh berbagai hal. 但是如果失去基督的救恩， Tetapi jika kita kehilangan anugerah keselamatan dari Tuhan, 一切都是空的。 maka semuanya itu sia-sia. 所以这个救恩是最宝贝的东西， Jadi anugerah keselamatan ini adalah begitu berharga, 每一个人需要的， diperlukan oleh setiap orang. 所以他就很热心的把它传出去。 Maka Paulus dengan penuh semangat memberitakannya. 他看到耶稣怎么样爱人， Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang-orang. 他也是这样爱所有的人。 Dia juga mengasihi semua orang. 保罗不断在上帝的面前更新他的生命。 Paulus tidak henti-hentinya memperbaharui dirinya di hadapan Tuhan. 昨天他侍奉上帝， Kemarin dia melayani Tuhan, 或者过去1年他侍奉上帝， atau setahun yang lalu dia melayani Tuhan. 今天他还是要侍奉上帝。 Hari ini dia tetap melayani Tuhan. 他更求上帝的大能大爱充满复兴他， Dia memohon kasih Tuhan melingkupi dia. 让他越做得越好。 Sehingga apa yang dia lakukan dapat dilakukan dengan semakin baik. 这是保罗侍奉的心态。 Ini adalah sikap hati Paulus dalam pelayanannya. 我们非常相信， Kita semua percaya, 每一个人经历到上帝的大爱， semua orang pasti pernah mengalami kasih Tuhan. 每一个人如果他经历到上帝的救恩， Jika setiap orang mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan, 他的心也是要像保罗的心一样， maka hatinya pun akan seperti hati Paulus. 火热而且充满爱心来侍奉别人。 Penuh semangat dan mengasihi orang lain. 我希望我们当中的心也是如此， Saya berharap hati kita pun seperti demikian. 热心热情来侍奉上帝。 Penuh semangat dan antusias dalam melayani Tuhan. 我描写一点我们教会的状况。
Saya akan menggambarkan sedikit kondisi gereja kita. 我们有27个所谓的 BPBJ， 就是教会准堂的执委27个人， Kita ada kurang lebih 27 BPBJ, 包括里面传道人跟这个非传道人。 termasuk di dalamnya yaitu guru Injil dan yang bukan guru Injil. 这个27个人做什么东西呢？ Apa yang dilakukan oleh ke-27 orang ini? 那最少他每一个月开一次的会议， Setidaknya mereka melakukan rapat sebulan sekali, 或者2次或者3次的会议。 atau mungkin 2 kali atau 3 kali dalam 1 bulan. 他们讨论什么呢？ Apa yang mereka rapatkan? 讨论这个教会前面要怎么样做， Mereka membahas tentang apa yang akan dilakukan ke depannya untuk gereja. 讨论这个教会1年要付出多少的钱，好，这个电会都是要钱的，要去讨论。 Mereka membahas tentang finansial pelayanan di gereja. 他们是想怎么样传扬福音， Mereka memikirkan bagaimana mengabarkan Injil, 怎么样照顾弟兄姐妹， bagaimana menjaga, memperhatikan setiap jemaat, 怎么样这个教会在这个社区里面，在这个城市里面，能够带出上帝的好处给别人。 bagaimana gereja di wilayah ini, di kota ini, di negara ini dapat memancarkan kasih Tuhan bagi orang-orang. 他们都要付出他们时间、思想、他们的心思，让这个工作才能够做得好。 Mereka harus mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga mereka supaya pekerjaan ini dapat dilakukan dengan baik. 我希望这些的人都是好像保罗，心里火热，爱心来侍奉主。 Saya berharap mereka dapat seperti Paulus yang penuh dengan semangat dan antusiasme dalam melayani Tuhan. 还有加上大概200个弟兄姐妹，200个人， Dan ada juga sekitar 200 saudara-saudari atau 200 aktivis. 他们也是参与教会的工作，或者成为教会里面各方面的执委。 Mereka juga mengikuti pelayanan di gereja ini atau mungkin menjadi pengurus di bidang-bidang komisi. 比方说，成为主日学老师， Misalnya menjadi guru sekolah minggu 或者少年人的这个导师， atau mungkin menjadi pembina dari para remaja 或者招待的人， atau menjadi usher 或者探访的人， atau menjadi orang yang membesuk 或者传福音的人， atau orang yang mengabarkan Injil. 总共算起来大概会有200个人， Kalau dijumlah total kurang lebih ada 200 orang. 是有在这个组织架构上写上他的名的人。 Ini adalah 200 aktivis yang tercatat namanya. 还有大概300个弟兄姐妹， Dan ada sekitar 300 jemaat. 虽然他们的名没有写在这个组织架构里面， Meskipun namanya mungkin tidak terdaftar atau tercatat di dalam struktur 但是我相 organisasi 信 gereja. 每一个在这里的弟兄姐妹心里一定火热，要侍奉上帝。 Tetapi saya percaya setiap jemaat di sini hatinya pasti penuh dengan semangat untuk melayani Tuhan. 他可以透过祷告来侍奉上帝， Dapat melayani Tuhan melalui doa, 透过奉献来侍奉上帝， melalui persembahan untuk melayani Tuhan, 透过他的见证来侍奉上帝， melalui kesaksian hidupnya untuk melayani Tuhan. 让福音能够传讲到这个整个社会的人。 Sehingga Injil dapat diberitakan di seluruh wilayah ini. 这个是我的祷告， Inilah doa saya. 这个是我向每一个弟兄姐妹的盼望。 Ini adalah harapan saya untuk setiap jemaat. 每一个人都心里火热，或者非常热心来为上帝工作。 Bahwa hati setiap jemaat penuh dengan antusiasme dan juga semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. 可以在教会各方面的事工参与， Dapat mengikuti pelayanan di berbagai bidang di gereja. 但是侍奉上帝不是单单在这个教会4个墙壁里面为上帝工作而已。 Tetapi melayani Tuhan bukan hanya berarti
bekerja bagi Tuhan di dalam gedung gereja ini. 可以在我们每一天的生活，而且在各种的地方来侍奉上帝。 Tetapi dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita, kita pun dapat melayani Tuhan. 我介绍一个人给大家给弟兄姐妹看， Saya ingin memperkenalkan satu orang kepada saudara-saudari. 他的名就是劳伦斯， Namanya adalah Lawrence. 他是一个法国人。 Dia adalah seorang Perancis. 他的工作是什么呢？ Apa pekerjaannya? 是煮饭煮菜的人。 Dia adalah seorang koki. 他在一个修道院里面工作， Dia bekerja di sebuah biara. 虽然看起来很简单， Meskipun kelihatannya sepele, 但是他很认真用敬畏的心去做。 tetapi dia melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. 所以当他煮菜的时候， Jadi waktu dia memasak, 他说：“主啊，我是为主而煮这个菜。 dia berkata, Tuhan, aku memasak makanan ini untuk Engkau. 我做这个事情是在主的面前，在主的眼前而做的。”他说。 Aku melakukan pekerjaan ini di hadapan Tuhan. 当然也是在人的面前做出来的， Tentu saja juga dilakukan di depan orang-orang. 但是心态不是单单为人而做，但是为主而做。 Tetapi sikap hatinya dalam melakukan pekerjaannya bukan hanya untuk orang-orang, tetapi terutama untuk Tuhan. 他这种的精神呢，是非常有力的。 Semangat dia ini sangat luar biasa. 所以他过了几百年的生活， Sehingga setelah ratusan tahun, 那他的生活还是到现在很多人来学习纪念他， kehidupannya tetap dipelajari oleh banyak orang. 因为他在任何的地方做任何的工作，他说我是为主而做的。 Karena dimanapun dia melakukan pekerjaannya, dia berkata, aku melakukannya untuk Tuhan. 我在上帝的面前做这个事情，是要很认真敬畏的心态去做。 Dia berkata, aku melakukan ini di hadapan Tuhan, maka aku mau melakukan pekerjaanku dengan sepenuh hati, dengan hati yang takut akan Tuhan. 他讲了一句的话， Dia berkata satu kalimat, 他说：“主啊，你是在这个盘碗、这个厨房里面所有工具的东西，你是这些东西的主，你是这个东西的主。” dia berkata, Tuhan, Engkau adalah Tuan dari segala peralatan di dapur ini. 求主透过这一些厨房的东西，当我煮菜、当我煮饭的时候，能够使我成为一个圣人、圣洁的人。 Kiranya Tuhan, biarlah dalam melakukan pekerjaanku, aku boleh menjadi orang yang suci atau kudus. 就是说，透过他的工作，求上帝改变他的生命，求上帝使用他，就是好像一个使徒，好像一个天使，怎么样来侍奉其他的人。 Jadi dia memohon Tuhan untuk memakai dia di dalam pekerjaannya, seperti halnya Tuhan memakai para rasul untuk memberitakan dan melakukan pekerjaannya. 所以今天我们能够侍奉上帝， Jadi hari ini kita dapat melayani Tuhan 除了在教会， selain di gereja, 也是可以在你的家里。 juga dapat kita lakukan di rumah tangga kita. 你为丈夫、太太、为儿女、弟兄姐妹所做的事呢，不是单单为人而做，但是为神而做。 Setiap hal yang kita lakukan bagi keluarga kita, bagi orang lain, bukan hanya kita lakukan semata-mata untuk orang lain, tetapi untuk Tuhan. 你在办公室也是这样， Demikian hal juga sewaktu kita melakukan pekerjaan kita di kantor, 你在社会也是这样， juga demikian di masyarakat. 你在市场也是这样。 Pada waktu di Marketplace， marketplace juga demikian. 我们一切所做的 Apapun yang kita lakukan 都是做在主的身上， adalah kita lakukan untuk Tuhan. 这个是一种的侍奉， Ini adalah sebuah pelayanan. 要从我们心里爱心做出来的。
harus kita lakukan dari dalam hati kita. 第二个人，我们这个从提摩太来学习。 Orang kedua, tokoh kedua yang akan kita pelajari bersama yaitu Timotius. 他能够成为别人的好同工、好同伴。 Dia dapat menjadi rekan kerja yang baik, partner yang baik bagi orang lain. 成为别人的好同工，这个是不简单的事情。 Menjadi rekan kerja yang baik bagi sesama kita tidaklah mudah. 因为我们这个人是常常自我以中心或者自我中心的人。 Karena kita umumnya adalah orang-orang yang egois, kita memusatkan egosentris. 我们常常所想的都是，或者我们所做的都是要按照我们的看法、我们的所想的、我们的这个价值的观念是什么？是按照我们所要的要做出来啊！这个是自我以中心的人。 Jadi egosentris itu adalah orang yang melakukan apapun yang dia mau sesuai dengan pikiran dia, kemauan dia, kehendak hati dia. 但是如果你成为别人的好同伴、好同工的时候， Tetapi saat engkau menjadi rekan kerja yang baik bagi orang lain, 那你就会要聆听他们的思想做法是什么，我们要彼此配搭、修改或者彼此的补助。 maka engkau harus mau mendengarkan pikiran mereka, hati mereka, sehingga kita dapat saling melengkapi, saling memperbaiki. 所以好同工，我们可以说是一个愿意使者自己舍弃我们自己的人，倒空的人。 Jadi sebagai rekan kerja yang baik, maksudnya di sini adalah kita dapat menjadi orang yang dapat mengosongkan diri kita. 好像主耶稣愿意放下他的荣耀尊贵，来到这个世界来侍奉人。 Seperti halnya Tuhan Yesus yang rela melepaskan kemuliaannya untuk datang ke dunia ini melayani manusia. 才能够成为别人的好同工。 Barulah kita dapat menjadi rekan kerja yang baik bagi orang lain. 当我们刚才看那一段的经文， Saat kita membaca ayat firman Tuhan tadi, 保罗说：“提摩太是我的好同工。” Paulus berkata Timotius adalah rekan kerjaku yang baik. 那他的条件，他的记号好同工是怎么样的好同工呢？ Apa ciri khas dari menjadi rekan kerja yang baik? 第20节说是同心同意的人。 Yaitu sehati dan sepikir. 保罗的思想心意跟提摩太的思想心意可以合在一起连起来，那这个是同心同意的人。 Jadi isi hati dan pikiran Paulus sejalan dengan isi hati dan pikiran dari Timotius, maka mereka dapat menjadi rekan kerja yang baik. 意思说，提摩太能够了解这个保罗的思想。 Artinya Timotius dapat memahami isi pikiran daripada Paulus. 保罗也是能够体恤提摩太的心情。 Paulus juga dapat memahami isi hati daripada Timotius. 彼此的看重， Mereka saling menghargai, 彼此的接纳， mereka saling menerima, 才能够做成所谓的同心同工。 barulah dapat menjadi rekan kerja yang sehati sepikir. 我们今天在家庭的生活也是如此。 Demikian halnya kita juga di dalam keluarga kita. 如果夫妻不能够同心同意的话呢， Jika suami istri tidak dapat sehati sepikir, 那家里就很难生活了。 maka pastilah susah kehidupan di dalam keluarga, 更是教会， apalagi gereja. 人比较多， Orang lebih banyak, 事情比较大， hal-hal lebih besar, 我们要更加的同心同意。 kita harus lebih sehati dan 保罗说 sepikir. 要以基督的思想、基督的心成为我们的心。 Paulus berkata kita harus menjadikan hati dan pikiran Tuhan Yesus menjadi seperti hati dan pikiran kita. 在社会、在公司也是如此的。 Di dalam masyarakat, di dalam lingkungan pekerjaan juga 如果我们 demikian. 不能够同意同心的话呢， Jika kita tidak dapat sehati dan sepikir, 事情就做不起来， maka kita tidak dapat melakukan hal dengan baik. 小事变成大事， Hal kecil menjadi hal besar. 简单的事变成复杂、很严重的问题。 Hal yang
tadinya sederhana menjadi hal yang rumit dan menjadi hal yang rumit. 所以事情越做就越难。 Maka pekerjaan akan semakin sulit dilakukan. 所以保罗说他是能够与我同心同意的人， Maka Paulus berkata Timotius adalah orang yang sehati sepikir dengan dia. 然后他是很用真心真爱来看顾别人的人。 Timotius juga memiliki kasih yang tulus dan murni dalam menghadapi 第 orang 20 lain. 节那边圣经说他是在的，是在的，不是假冒的，心里要去关怀你。这个保罗对提摩太的这样说。 Paulus berkata di dalam ayat ke-20, Timotius begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. 是从心里发出的， Itu dipancarkan dari dalam hati. 是从真爱做出的。 Itu dilakukan dari berdasarkan hati yang tulus. 我们这样做事情，才能够与别人能够同心，能够同意。 Jika kita melakukan sedemikian rupa, barulah kita dapat sehati sepikir dengan orang lain. 不是找自己的益处， Bukan mencari keuntungan diri sendiri, 但是想到基督耶稣的益处， tetapi memikirkan kepentingan Tuhan Yesus 而且为了别人的益处， dan juga untuk kepentingan orang lain. 我们能够这样做的话呢， Jika kita dapat melakukan demikian, 人家一定会看得出来的。 maka orang lain dapat melihatnya. 而且保罗说他是被证明过来的，就是他的忠心经过各种的考验。 Dan Paulus juga berkata bahwa ketulusannya itu kesetiaannya telah teruji 因为他经过很多的问题， karena dia telah melalui begitu banyak cobaan, 他是仍然忠心的。 dia tetap setia. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 今天如果我们有这样的态度， hari ini jika kita memiliki sikap yang demikian, 无论我们到哪里， kemanapun kita pergi, 人家会很欢迎我们。 kita akan sangat disambut oleh orang lain. 我们不是带出问题的人， Kita bukan orang yang membawa masalah, 但是我们是带出好处、祝福的人， tetapi kita adalah orang yang membawa kebaikan dan juga berkat. 跟人家能够同心同伴做事的人，那个是人家所期待的人。 Orang yang dapat sehati sepikir sejalan dalam pekerjaan dengan orang lain itu adalah orang yang sangat dinanti-nantikan oleh sesama. 最后，我们向这个以弗所提解析一件事情， Terakhir kita belajar dari tokoh ketiga yaitu Epaphroditus, 就是得着信任的人。 yaitu menjadi orang yang dapat dipercaya. 那腓立比的教会会差派他去见保罗， Gereja Filipi mengutus Epaphroditus untuk menemui Paulus 因为他们看得出来，这个以巴弗提是一个很信任得过的人，而且他是很认真把事情做完的人。 karena mereka melihat bahwa Epaphroditus adalah orang yang dapat dipercaya dan orang yang melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. 所以他们就把金钱东西交在他的手上， Maka mereka menyerahkan uang dan barang-barang lain 他要 kepada 跑了大 dia. 概700米的路，从腓立比才能够达到罗马这个地方。 Dia harus menempuh perjalanan kurang lebih 700 mil dari Filipi untuk sampai ke Roma. 就是好像我们今天从雅加达到泗水这样远的地方， Kurang lebih seperti hari ini jika kita dari Jakarta pergi ke Surabaya. 当然当时的交通不是那么方便， Tentu saja pada waktu itu transportasi tidak senyaman sekarang. 他愿意跑这么长的路， Dia rela menempuh perjalanan yang begitu jauh, 带这么东西，带那么多的东西， membawa begitu banyak barang 去协助帮助保罗， untuk menolong Paulus. 这个是不简单的。 Ini adalah sesuatu yang tidak mudah. 如果他没有真心的话， Jika dia tidak memiliki ketulusan hati, 他做不出来这个事情。 ia tidak dapat melakukan hal ini. 所以他是信任得过的人， Maka ia adalah orang yang dapat dipercaya. 所以他们就差派他去见保罗。 Maka mereka mengutus Epaphroditus untuk menemui Paulus. 我们跟人的关系里面， Relasi kita dengan orang lain, 信任是一个很重要的因素。 kepercayaan adalah salah satu unsur yang sangat penting. 如果没有信任， Jika tidak ada kepercayaan, 同工就建立不起。
maka kita tidak dapat membina kerjasama yang baik. 如果没有信任， Jika tidak ada kepercayaan, 我们就没有办法把事情做得彻底而且完全做好。 maka kita tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 如果没有信任的话， Jika tidak ada kepercayaan, 事情不能够做得很深而且很稳。 maka kita tidak dapat melakukan sesuatu dengan lancar, 很深很深注。 dengan dalam dan kokoh. 信任是把人的关系建在一个很深处而且很坚固的地方。 Kepercayaan dibangun di atas. kepercayaan 信任是能够使人与人的关系建立得很深入而且很坚固。 Kepercayaan membuat relasi antar sesama menjadi begitu kokoh. 各位弟兄姐妹，这个是以巴弗图的这个一种的见证。 Saudara-saudari, ini adalah kesaksian dari Epaphroditus. 有一次我回到我的家乡坤甸， Ada satu kali saya pulang ke Pontianak, kampung halaman saya. 那刚好那个时候是那个出这个榴莲的这个时期。 Kebetulan saat itu adalah musim durian. 我们也是非常喜欢吃这个榴莲。 Kami juga begitu suka makan durian. 什么人喜欢的跟我同党一起来吃榴莲。 Siapa yang suka durian berarti sama dengan saya. 那所以有一个弟兄，他就带我们在街上那边走， Ada seorang saudara yang membawa kami berkeliling. 在一条的街里面充满的榴莲，左右边都是人家买榴莲，一条街这样买榴莲。 Ada di satu jalan, kiri kanan sepanjang jalan itu orang-orang berjualan durian. 他说：“我要带你们吃榴莲。”他说 Dia berkata, saya akan membawa kalian untuk makan durian. 我的心就非常高兴，能够吃榴莲。 Saya tentunya sangat senang karena dapat makan durian. 所以从这个街头那边就开始走，就用汽车走。 Maka kami melewati jalan itu menggunakan mobil. 然后走到最后这个街上已经走完了， Sampai di ujung jalan tersebut, 他没有下来， dia tidak turun, tidak berhenti. 也是没有买那边的榴莲。 Juga tidak membeli durian di sepanjang jalan tersebut. 我是以为我听错了，所 Saya 以 pikir saya salah dengar. 或者他改变主意不吃了，他说。 Atau mungkin dia berubah pikiran, tidak jadi makan durian. 所以我就想不要太过希望能够吃榴莲今天。 Jadi saya berpikir, ya sudah, jangan terlalu berharap untuk makan durian hari ini. 那走过那条街的时候呢， Saat melewati jalanan tersebut, 大概没有人买榴莲的，卖榴莲的这个买榴莲的地方了。 sudah tidak 没有 ada, 看到人家买。 sudah tidak terlihat orang-orang yang berjualan durian. 但是突然间他下来， Tapi tiba-tiba dia turun, 进在一个店里面， masuk ke dalam sebuah toko. 他说这里有榴莲，他说这里有榴莲， Dia berkata, di sini ada durian. 我就莫名其妙，刚才这么多你不要下来，你为什么跑到这边来？ Saya dalam hati berpikir, tadi begitu banyak durian, mengapa tidak beli, malahan datang ke tempat ini, ke 我 toko ini. 问他你为什么来到这里吃这个榴莲？ Saya bertanya, kenapa Anda membawa kami datang makan durian di tempat ini? 他说这个买榴莲的人是信任的过的，信任的过的。 Dia berkata, penjual durian ini dapat dipercaya. 他说好就好，不好就不好，所以虽然那边很多榴莲，他还是要找他来吃。 Jika penjual tersebut berkata duriannya bagus, maka pastilah bagus. Jika tidak bagus, maka tidak bagus. Jadi orang ini selalu membeli durian kepada penjual ini. 他是信任的过的人。 Dia adalah orang yang dapat dipercaya. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari sekalian, 我们在社会生活， kita hidup di dalam masyarakat, 我们在公司，我们在家庭生活， di dalam kantor, di dalam keluarga kita, rumah tangga kita. 人家认识我们是不是信任的过的人，或者是另外的人？ Apakah kita dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya atau sebaliknya? 如果能够被信任的过， Jika kita dapat dipercaya, 我们就会做成很多大的事情出来。 maka kita dapat melakukan begitu banyak perkara besar. 愿上帝帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong setiap kita.